Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang tentang topik yang terakhir dalam bab 12. Hari tu cikgu dah suruh kamu buat nota. Cikgu harap masa kamu buat nota tu, kamu dah baca sikit lah berkaitan dengan 12.7. Isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin manusia. Okey, sistem endokrin ni berkaitan dengan hormon lah. Okey, jadi ada banyak masalah yang akan berlaku sebenarnya kalau kita punya sistem endokrin tidak berfungsi. Yang kita akan belajar hari ini adalah hanyalah beberapa sahaja. Sebab kalau kamu tahu, kamu ada baca sebelum ni, okey, kita punya fungsi badan manusia memang sangat dipengaruhi oleh hormon. Sedangkan emosi kita pun banyak dipengaruhi oleh hormon. Jadi sebab itulah kalau kata hormon kita tidak berfungsi, ada banyak perkara yang kita tidak boleh lakukan secara normal lah. Okey, dia mempengaruhi kita punya fisiologi badan. Okey, yang pertama, okey, adalah berkaitan dengan diabetes mellitus. Dia bukan diabetes. Kita tengoklah diabetes mellitus ni apa. Dia ada dua lah. Diabetes mellitus dengan diabetes insipidus. Kalau sebelum ni kita tahu tentang diabetes biasa je kan. Kencing manis. Sekarang kita ada dua. Kita tengok apa perbezaannya. Okey, yang pertama, untuk pesakit diabetes mellitus, dia tidak boleh menghasilkan insulin yang cukup. Okey, jadi dia ada dua lah. Satu, insulin dia tak cukup. Satu lagi, dia tak boleh menggunakan insulin yang dihasilkan. Macam yang kamu belajar sebelum ni, insulin ni dia sangat penting untuk mengawal kita punya aras glukosa dalam darah kita. Okey, aras gula lah bila cikgu sebut glukosa. Glukosa tu adalah gula. Okey, jadi insulin yang tak cukup atau yang tidak boleh dihasilkan ni, dia akan menyebabkan peningkatan glukosa. Nampak? Aras glukosa meningkat. Okey, jadi pesakit kerap membuang air kencing. Okey, ni tanda-tanda dia bila dia punya aras glukosa tinggi dalam darah. Okey, sentiasa berasa haus, rasa kebas pada tapak kaki, penglihatan kabur sebab dia dah ganggu saraf, letih dan luka lambat sembuh. Ini tanda-tanda orang yang kencing manis. Okey, sebaliknya, okey, yang ni yang sebaliknya pula, rembesan berlebihan insulin. Terlebih pula insulin. Sepatutnya insulin ni dia akan mengurangkan glukosa dalam darah. Sebab apa? Dia akan membantu bagi signal untuk menukarkan glukosa kepada glycogen. Glycogen ni kita simpan lah glukosa tu. Okey, glukosa yang berlebihan sepatutnya disimpan dalam bentuk glycogen. Jadi bila simpan dalam bentuk glycogen, tak adalah glukosa tu tinggi dalam darah kita. Tapi disebabkan ada masalah insulin tadi yang di awal ni, okey, jadi glukosa tu dia tinggi dalam darah. Yang kedua pula, insulin lebih. Terlampau banyak pula penghasilan insulin, dia boleh menyebabkan hypoglycemia. Okey, iaitu paras glukosa yang sangat rendah. Yang ini biasanya kalau kata kamu biasa, kalau kamu ada keluarga kamu yang ada kencing manis, kamu tahulah kita ada glukometer. Glukometer tu yang kita, mesin yang kita boleh check kandungan gula. Biasanya kalau di bawah 4 pagi-pagi dia bangun tidur, kalau dia check darah dia, dia belum makan, dia punya gula tu bawah 4, itu kita panggil hypoglycemia. Okey, paras glukosa darah yang sangat rendah. Simptom dia adalah dia letih. Okey, suka tidur pada waktu malam, pemikiran bercelaru, dia rasa takut, emosi tak stabil, mudah pengsan dan sakit kepala. Glukos tak cukup, tenaga tak ada lah. Tenaga tak cukup. Okey, sebab tu letih. Okey, itu untuk kalau yang ini pula yang atas ni letih sebab apa? Sebabnya glukosa terlampau tinggi, dia mengganggu lah. Dia mengganggu pembakaran glukosa tu. Okey, walaupun banyak kita tak bakar semua, jadi dia lebih. Okey, kemudian yang kedua adalah diabetes insipidus. Okey, untuk pesakit ni, okey, dia punya lobus posterior kelenjar pituitary gagal merembeskan hormon ADH. Okey, yang ni yang sepatutnya dia akan bagi signal dekat bawah pinggang lah kan, ADH. Okey, akibatnya pesakit akan menyingkirkan air kencing yang banyak dan sentiasa berasa haus. Sebab dia tak boleh bagi signal dekat bawah pinggang, dekat hormon ADH, jadi dia akan sentiasa mengeluarkan air kencing.
Selalu kencing lah. Lepas tu selalu haus. Oleh sebab kuantiti air yang banyak hilang melalui air kencing, okey, individu tersebut mengalami penyahidratan, kurang air. Okey, sekiranya tidak minum air yang mencukupi setiap hari. Kemudian yang ketiga, ini adalah hypothyroidisme. Yang ini yang biasalah kita panggil thyroid tu kan. Pesakit thyroid. Okey, orang dewasa akan mengalami hypothyroidisme sekiranya rembesan thyroksina tidak mencukupi. Thyroksina yang kita belajar itu dia dekat ni. Kita punya kerongkong tu yang bentuk macam ramba-ramba sikit macam ni. Okey. Simptom termasuklah kadar denyutan jantung yang perlahan, amat sensitif terhadap kesejukan, letih dan berat badan yang mudah meningkat. Yang ni hypothyroidisme lah. Ada satu lagi. Okey, satu lagi adalah okey, kita tengok simptom-simptom orang yang mengalami hypothyroidisme. Okey, rambut dia akan kering, kasar dan sedikit. Rambut dia macam luruh lah. Okey, bulu kening sikit, nipis, edema nampak macam bengkak dekat bawah mata, kulit kering dan juga kembung. Ini untuk hypo. Okey, sekarang kita tengok hyper pula. Hypo ni kurang lah, hyper ni lebih pula. Hyperthyroidisme, okey kita tengok hyper. Hyper adalah keadaan yang berlaku sekiranya rembesan thyroksina terlalu banyak. Kalau hypo kurang. Kalau hyper ni terlalu banyak, terlebih. Simptom, peluh secara berlebihan. Dia duduk saja pun dia peluh. Peluh banyak, lepas tu dia tak tahan panas. Okey, kita sejuk tapi dia panas. Kerap buang air besar. Lepas tu selalu rasa takut. Takut yang tak semena-mena. Okey, kadar denyutan jantung cepat. Degup cepat. Kalau kita orang normal, kalau kita buat aktiviti baru jantung kita denyut cepat. Tapi untuk orang yang hyperthyroidisme ni, kalau kata dia duduk tanpa buat aktiviti pun, dia punya jantung dia cepat. Mudah kehilangan berat badan. Cepat sangat. Dia makan-makan macam biasa. Tapi berat badan dia tak naik. Okey, kuruslah kita nampak dia. Okey, kadang-kadang kelenjar thyroid membesar 2 hingga 3 kali lebih besar daripada saiz asal. Sebabkan kelenjar dia dekat leher. Jadi sesetengah orang, okey, dia boleh menyebabkan kelenjar thyroid ni membengkak. Ada setengah kes tu yang kita tengok dia punya macam kita panggil beguk lah, tapi dia bukan beguk. Dia bengkak dekat bahagian ni lah, bahagian kelenjar thyroid dekat leher. Okey. Kemudian kita nak tengok pula tentang kegergasian dan juga kekerdilan. Yang ni adalah dua kontra yang dua ketinggian kontra yang kita biasa nampak lah. Tak tengok di sini. Yang ini untuk tangan orang dewasa yang normal. Yang ini pula kalau kita compare dengan tangan kanak-kanak gergasi. Dia besar daripada saiz yang normal. Besar lagi daripada orang yang dewasa ni. Okey, jadi kita nak tengok kegergasian maksud dia. Okey, rembesan hormon pertumbuhan GH berlebihan waktu kanak-kanak menyebabkan kegergasian. Tak normal dia punya hormon pertumbuhan. Terlampau banyak. Okey, iaitu satu keadaan yang dicirikan pemanjangan tulang yang abnormal. Terlampau panjang dia punya pertumbuhan tulang. Jadi, individu tersebut dia boleh membesar sehingga menjadi sangat tinggi. Okey, kalau kerdil pula dia kurang. Kalau cergas dia lebih. Kalau cergas pula. Kalau gergasi dia lebih. Kalau kerdil dia kurang. Okey, jadi dia melambatkan pertumbuhan tulang yang mana menyebabkan kerdil lah. Tulang dia lambat untuk tumbuh. Okey, organ juga gagal berkembang dan nisbah bahagian badan kekal seperti kanak-kanak. Kesian lah. Okey, disebabkan faktor hormon dalam badan kita. Yang ni adalah di antara masalah hormon ataupun isu yang berkaitan dengan sistem endokrin. Okey, jadi kita akan berjumpa pula pada minggu hadapan. Okey, minggu hadapan insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan terus sambung dengan bab 13 lah. Okey, sebab kita pun rasanya kita pun dah macam agak terlewat lah kan. Okey, agak terlewat juga. Okey, itu saja untuk hari ni. Sekian. Assalamualaikum.